berkenaan tentang tempoh berkempen sebelum hari pengundian pada 19 November 2022. Malam ini kita nak membawakan, kalau dalam siri sebelum ini kita telah pun memberikan gambaran berkenaan manifesto yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Ayo sama-sama kita saksikan, ada 3 lagi gabungan yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Kita mulakan dengan GRS ataupun Gabungan Rakyat Sabah untuk digambarkan manifestonya bagi pilihan umum ke-15, antaranya memperkasakan ekonomi kawasan dan juga rakyat, dan juga ada beberapa lagi elemen yang dirasakan penting dan juga sesuai, khususnya isu-isu yang bersifat setempat. Seterusnya GPS ataupun Gabungan Parti Sarawak 25 teras dan juga 5 tonggak utama yang digariskan dan juga turut melibatkan perjanjian Malaysia MA 63 dan juga penubuhan jawatan kuasa antara kerajaan yang diberikan perhatian dalam 25 teras. Dan yang seterusnya adalah GTA yang menggunakan bendera pejuang untuk PRU ke-15 pada kali ini. 7 tumpuan utama yang digariskan adalah bangsa wibawa, bangsa makmur, bangsa berdaulat sehinggalah kepada negara lestari. Itu perkongsian yang kita bawakan, khususnya manifesto berkenaan tentang gabungan parti ataupun parti-parti yang akan bertanding pada pilihan raya umum ke-15. Sebelum kita meneruskan tajuk kita pada malam ini, tanggungjawab rakyat dalam demokrasi, penumpuannya adalah tentang demokrasi. Saya suka untuk membacakan terlebih dahulu dalam perkara 119 Perlembagaan Persekutuan mendefinisikan kelayakan pemilih. Jom kita tengok di paparan ini. Ini bersangkutan dengan hak dan juga tugas seorang warga negara dalam negara yang berdemokrasi. Tiap-tiap warga negara, yang pertama telah mencapai umur 21 tahun pada tarikh kelayakan, yang kedua bermastautin, dan yang ketiga didaftarkan di bawah peruntukan mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pilihan raya dalam daftar pemilih sebagai pemilih bahagian pilihan raya tempat dia bermastautin pada tarikh kelayakan. Ini akan kita lanjutkan bersama dengan Syed dan juga panel pada malam ini. Silakan Syed. Ya, terima kasih Is, dan kita selama berhari-hari kita ke udara ini sehinggalah pada hari pengundian nanti 19, dan saya kira matlamat kita juga adalah untuk mendidik penonton dan rakyat Malaysia khususnya menjalankan tanggungjawab. Ini adalah merupakan episod yang penting dalam sejarah negara apabila ia digambarkan sebagai mother of all elections, ibu kepada segala PRU. Apa ertinya itu dan apa kesannya kalau ini merupakan ibu kepada segala PRU kepada kita marahin rakyat masa. Kerana Is, ya, saban hari kita mengulas tentang ini, masih lagi petunjuknya sehingga ke hasil culaan yang dibuat oleh MGC dibincangkan petang tadi, yang undecided, yang mungkin tak turun, masih lagi mencecah sekitar 25 ke 30%. Dan itu jumlah yang besar kalau betul mereka terus kekal mengambil sikap menjelang 19 November ini tidak mahu terlibat, undecided, indifferent. Dengan gambaran juga meteorologi memberikan laporan kemungkinan ribut petir pada Jumaat di sebahagian besar Semenanjung, manakala pada pagi sepanjang hari 19 tu katanya Kelantan, Terengganu dan sebahagian daripada Pahang akan ribut petir pada pagi. Bagaimana sikap yang undecided ini? Sementara di Lembah Kelang pula digambarkan ribut petir akan bermula pada 19 hari bulan itu, bermula pada sekitar tengah hari menjelang ke petang. Jadi ini semua perlu kita perhitungkan dalam keadaan sikap pengundi yang apatis. Jadi tajuk pada malam ini saya kira sangat penting untuk kita, boleh ke Is, kita bakar sikit semangat pengundi untuk turun. Inilah masanya. Inilah masanya. Is tak bertanding, kalau adalah calon muda juga. Kita dua panelis yang dibawakan pada malam ini. Sebelah kanan saya Prof. Datuk Dr. Dennison Jaya Surya dari Institut Kajian Etnik kita, UKM. Lama kita tak bersama, Datuk. Terima kasih kerana sudi hadir. Dan juga Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, penganalisis bebas dan kolumnis, juga hadir ke RTM waktu ini. Tidak lagi muda, kita sebaya. Kita walaupun sebaya, saya rasa beza tu ketara. saya belum bincang perbezaan itu. Mungkin perbezaan sikap politik agaknya. Boleh kita menilai buku yang ditulis oleh Datuk Zaharuddin itu saya tahu selan politiknya ke mana, Datuk. Tapi saya rasa matlamat kita malam ni, saya mula dengan Datuk dulu, adalah untuk kita menjelaskan tajuknya pun tentang tanggungjawab rakyat. Kerana sekurang-kurangnya kelihatannya masih ramai yang menganggap bahawa turun ke tak turun ke, orang tu juga tak mengubah apa-apa pun. Jadi adakah sikap itu bagus, adakah sikap itu baik, dan bagaimana kita boleh membetulkan persepsi ini, Datuk? Saya ingat awalnya kalau kita melihat pada waktu awal kita nak daftar untuk mengundi, tapi sekarang sudah jadi automatik. So kita nampak satu, tidak ada halangan kepada sesiapa. Dan ini menunjukkan satu cara atau saluran untuk menunjukkan tanggungjawab seorang rakyat Malaysia. So maka
pandangan seperti tak payah undi, tak payah turun, ini kerja politik, ini sibuk, itu tidak patut ditangani oleh sesiapa dan harus semua rakyat termasuk belia sekarang yang baru-baru akan mengundi. Hari itu saya dengar dari kawan saya satu yang kata selama ini dia belum undi dan sebab jadi automatik Dia nak undi? dia akan turun Okey. pertama kali dia kata. So mungkin kita nak beri kesedaran lebih tentang proses demokrasi. Okey. Mungkin arena ini ditangkap oleh orang politik, parti politik dan boleh dikatakan kumpulan-kumpulan NGO tertentu. Tetapi rakyat biasanya mereka berfikir tentang isu-isu harian, isu-isu pekerjaan mereka dan mereka tak ingat, tak berfikir bahawa keputusan pada malam itu, hari itu akan decide masa depan negara, kepimpinan, hala tuju negara dan sebagainya. So, democratic consciousness ini kita harus mesti membesarkan dan boleh dikatakan sekarang sebab age for voting turun, bahawa saya ingat sekolah-sekolah nak beri kesedaran dan juga universiti mesti memberi lebih kebebasan untuk mereka debate lah manifesto, karakter kepimpinan, ideologi parti. Adakah parti ini komunis, adakah parti ini ekstremis, adakah parti ini racist, adakah parti ini memang akan amalkan kepentingan rakyat seluruh rakyat dan sebagainya. So mesti ada satu dynamic discourse dan harus kita beri kesedaran seperti itu. Bukan kesedaran seperti just one-sided view. Okay. Kita nak beri keterangan kepada kenapa wujud parti politik ini. Apakah latar belakangnya, sejarah dan sebagainya. So mungkin dengan itu dan bagaimana sistem politik kami boleh menjayakan negara, harus kita memberi berat lagi lah pandangan. Saya kaitkan apa yang Datuk sebut ni dengan slogan katanya, dan ini datang pada orang politik juga. This is the mother of all election. Ibu kepada pilihan raya. Dia tak sebut itu pasal PRU 14. Tapi itu disebut dalam pilihan raya ini. Sepenting mana, segetir mana yang ini dalam keadaan Dr. Azharuddin, there is no clear leader. There is no coalition. Tidak ada satu pakatan yang jelas memimpin. Kita sudah tidak ada abang besar. Betul. Jadi mengapa tidak ada abang besar, tidak ada hegemon ini menjadikan ini ibu kepada segala pilihan raya? Saya bila tertarik dengan soalan sahabat lama saya yang selalu tidak bersama fikrah selama daripada 30 tahun ni. Jadi kita lihat bila kita sebut tentang mother of all elections, semua orang cakap mother of all elections. Saya selalu tanya balik, who is the father? Dan bila ada mother ni selalunya mesti ada children dia. Mungkin hasil daripada pilihan raya tersebut itu adalah children from the election itself. So tetapi masalah yang kita fikirkan sekarang ni, bila kita sebut mother of all election, makna dia satu benda yang agak figura ibu tu figura yang besar, figura yang paling kita hayati, kita sayangi, kita sanjungi. Pada masa yang sama, itulah ibu yang patut kita jaga, itulah negara. Jadi mother of election ni bagi saya nak merujuk kepada kita membentuk negara. Hala tuju negara bermula daripada tarikh 19 hari bulan ini. Saya setuju dengan apa yang Prof. Datuk kata. Kita nak orang muda mengundi. Saya nak betul dulu Is punya kenyataan tadi, umur 21 tahun. Itu dah kena betul tu, 18 tahun Is, kalau 21 tahun tu. Jadi kita kena harus lihat kembali. Bagaimana kita nak mendesak ataupun mengarahkan orang muda pergi mengundi. Itu yang pertama. Saya rasa masalah yang paling besar ialah Prof. Datuk, advokasi. Penerangan tentang apa itu demokrasi. Di universiti pun tidak ada menceritakan apa itu demokrasi. Bila ada orang menceritakan demokrasi, tidak dibenarkan pula kerana merasakan ia terlampau
Liberal, open. Okay. Ataupun cenderung kepada mana-mana, tetapi berlaku ataupun tidak advokasi ini. Kenapa mereka tidak boleh pergi mengundi apabila tidak ada kefahaman? Kita pun kalau kita tidak faham, kita tidak akan pergi ke arah situ. Kita tak suka kepada seseorang, kita tak dekat pada seseorang. Advokasi inilah untuk membawa generasi muda kita memahami apa demokrasi. Okay. Kenapa pentingnya kita mengundi? Apa natijahnya daripada pengundian ini? Okay. Tapi kalau benda ini tidak berlaku, pincang demokrasi. Bagaimana kita nak melaksanakan sesuatu tanpa ada pengetahuan? Okay. Ya, betul. First step kita telah melaksanakan pendaftaran secara automatik. Saya setuju dengan Prof. Datuk. Ada umur 50 tahun baru nak undi. Pertama kali. Ya, Mujo masih berminat kalau masih berminat. Betul. Mungkin pada mother of all election kerana itu. Pada masa yang sama kita lihat kenapa benda ini berlaku. Kenapa tidak berlaku dahulu lagi? Kenapa baru kita ni mungkin bertatih, terlampau bertatih dari setiap perkara? Okay. Kenapa dari segi politik pun kita bertatih? Kenapa kita dah buat secara pendaftaran secara automatik. Kenapa kita masih menyusahkan untuk pergi ke pusat pengundian? So apa optionnya? Banyak option yang boleh berlaku. Banyak option yang boleh berlaku. Okay. Kalau hari itu kita mengatakan PKP, tak boleh pergi kerja pun. Pekerjaan berjalan. Surat-surat berjalan. Okay. Transaksi kewangan berjalan. Ada audit. Ya, ada audit. Kenapa benda ini tidak boleh berlaku? Okay. Jadi kalau kita nakkan kepada keseluruhan masyarakat Malaysia terlibat dalam demokrasi ini, kita memerlukan kepada satu momentum yang boleh mencetus kepada ke arah situ. Membolehkan setiap orang memberikan pandangannya. Jadi kalau kita hanya melibatkan, saya setuju. Tuan Syed kata nanti hujan. Orang tak keluar. Kalau saya pun, rumah saya pro kepada banjir, saya nak tinggalkan rumah ke? Jawapannya tidak. Kerana saya masih lagi menjaga kemaslahatan rumah saya. Saya takut rumah saya dia masuk orang, kena pencuri dan sebagainya. Mana satu penting bagi saya, nak pergi undi atau nak menjaga kemaslahatan rumah saya. Jadi itu pun jadi satu persoalan. Kenapa kita menyusahkan? Kenapa kita tidak permudahkan? Okey. Mengelakkan PRU semasa musim tengkujuh. Saya menyambung ayat tu saja. Kalaupun tidak disebut. Saya kembali semula kepada hujah tuan-tuan berdua. Ya, Dr. Dennison sebutkan bahawa perlu memahamkan proses. Dr. Zahruddin juga mengatakan advocacy. Tetapi kita juga, Datuk, berdepan dengan suatu stigma masyarakat. Selepas mereka rehat, politikus yang ada ni tidak membawa contoh apa-apa pun. Dia kata undi A pun akhirnya dia melompat ke B. Kemudian dia kata dia dah melihat kedua-dua belah. Belah A ni serupa, belah B pun serupa. Nothing really changes katanya. Jadi kalau kita turun pan, orang tu juga. Jadi bila Datuk mengatakan bahawa ini adalah proses untuk menambah baik Malaysia, dari kacamata mereka yang apatis, yang mengalami political fatigue ini, dia kata siapa pun nanti akan naik kerajaan mana pun, dia kata tak ubah apa-apa pun. Kepentingan mereka saja. Bagaimana kita nak menjelaskan ini? Saya ingat kesedaran ini penting, dan kalau kita ada perbincangan terbuka seperti malam inilah saya ini dianggap terbuka. mungkin. So kami dapati bahawa sekarang lompat parti itu tidak boleh berlaku lagi sebab berbeza dengan PRU 14 di mana kita melihat banyak perubahan dan tidak kestabilan politik sebab itu, dan saya ingat Parlimen telah dapat sokongan two-third majority untuk buat satu amendment supaya tidak boleh melompat lagi. So itu tidak menjadi satu isu. Tapi individu tak boleh, tapi sebagai kumpulan boleh. Itu dia kata. Sebab coalition itu berbeza dengan individu. Di sini saya ingat harus, kalau kita melihat dengan dalaman apa ideologi. Kita ada dua aspek di pilihan raya kali ini. Satu adalah the personality. Siapa pemimpin yang menjadi calon ataupun
kepimpinan partinya. Okey. Siapa muka parti itu. Dan mungkin adakah muka itu memberi satu kepercayaan kepada pengundi bahawa kalau saya undi dia, dia akan jaga negara dengan baik atau mungkin dia ada buat sesuatu kesalahan atau tidak. So muka yang mereka boleh percaya, mungkin itu ada orang yang kata berkait dengan bangsa, agama dan sebagainya, tetapi saya berfikir di Malaysia sekarang karakter itu penting. Nilai kepimpinan dia itu satu. Yang kedua adalah prinsip-prinsip atau agenda mereka melalui manifesto mereka. Ada similarity, ada perbezaan. Dan mungkin sesiapa datang menjadi kerajaan mungkin tidak berubah banyak. Sebab kita bukan macam konservatif atau Labour atau Republican, Demokrat di mana sistem pentadbiran dan ideologi mereka berbeza. Tetapi saya ingat ada perbezaan yang mungkin kita boleh melihat. Itu adalah kepercayaan pengundi ini. Adakah golongan kerajaan ini atau coalition ini akan bantu sesuatu kumpulan lebih baik dari kumpulan lain. So ada satu kumpulan yang berfikir tentang isu-isu pembangunan, ekonomi, pekerjaan, hak orang Melayu, hak agama dan sebagainya. Dan ada golongan lain yang berfikir tentang isu-isu reform seperti corruption, human rights, hak asasi manusia, lebih terbuka kerajaan, separation of power. So mungkin ini juga satu isu kelas, class divide, kelas menengah dan atas. Mereka tidak lagi campur dengan isu-isu harian. Mereka sekarang the higher aspect. So mungkin perkara-perkara seperti ini kalau lebih terbuka kepada perbezaan. Sekarang saya dengar beberapa ceramah dia cari salah individu itu, personality attack. Bukan itu semata-matanya berbeza. Kalau kerajaan ini datang, bagaimana mereka akan tadbir negara dengan adil, dengan saksama, dengan agenda pembangunan yang lebih baik. Kita tahu sebab Datuk bebannya adalah kerana dia jawatan kuasa rentas parti. Betul. Itu satu beban untuk dia menjelaskan. Dr. Zaharuddin ingin menambah tapi saya tak bagi sebab masanya untuk kita berehat. Akan kembali sejurus selepas ini. Kita berehat dahulu. Hari ini, kita melangkah bersama. Pertahankan kemakmuran bumi ini. Walau kadang tidak senada, namun kebersamaan kita menjadi satu suara. Masa untuk mengundi hampir tiba. Semak daftar pemilih bagi melaksanakan tanggungjawab anda. Masa depan negara, tanggungjawab kita bersama. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi.
Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Baris disusun, bergerak mengikut strategi. Pertempuran atas satu tujuan. Yang tewas harus berundur. Andai salah percaturan, kawan menjadi lawan. Dari yang dihormati akan dipandang sepi. Politik, jalan menegakkan kebenaran, bukan kebencian. Percaturan harus benar demi mengubah lanskap politik negara. Kini Malaysia harus dipacu menjadi aspirasi membantu rakyat dan bukan tumpuan soal kekuasaan. Undi bukan sekadar pilihan. Ia adalah tanggungjawab. Dan ini penentu. Saksikan secara langsung keputusan penuh PRU ke-15 di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Baris disusun, bergerak mengikut strategi. Pertempuran atas satu tujuan. Yang tewas harus berundur. Andai salah percaturan, kawan menjadi lawan. Dari yang dihormati akan dipandang sepi. Politik, jalan menegakkan kebenaran, bukan kebencian. Percaturan harus benar demi mengubah lanskap politik negara. Kini Malaysia harus dipacu menjadi aspirasi membantu rakyat dan bukan tumpuan soal kekuasaan. Undi bukan sekadar pilihan. Ia adalah tanggungjawab. Dan ini penentu. Saksikan secara langsung keputusan penuh PRU ke-15 di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Baik, kita bersua kembali dalam naratif khas pilihan raya umum ke-15. Seperti mana kebiasaan sahabat malam, kita akan membawakan pelaporan dari sahabat-sahabat penyampai kita di negeri-negeri yang terpilih. Malam ini kita akan terus saja ke Kedah kerana di Kedah 15 kawasan parlimen yang akan dipertandingkan untuk pilihan raya umum ke-15 ini. Kita terus saja bersama dengan Nur Hidayah Anwar. Persiapan menjelang hari undi awal esok. Silakan Hidayah untuk perkembangannya dari Kedah. Baik Ismail, seperti yang dimaklumkan 15 kawasan parlimen di negeri Kedah dan saya bersiaran secara langsung dari restoran berputar Menara Alostar bagi membawa anda dari kami kru RTM Kedah untuk berputar di seluruh negeri Kedah bagi melihat sepanjang tempoh kempen pilihan raya umum ke-15 di negeri Kedah ini. Jadi Ismail, sudah semestinya memasuki minggu kedua tempoh kempen ini, suasana bertambah rancak di mana perang poster, perang bendera di mana-mana saja berada dapat kita lihat di kawasan Bendang, di kawasan Kampung dan juga di kawasan Pekan. Jadi berbanding ya Mak, pada minggu pertama penamaan calon dulu, kebanyakan calon sehabis saja proses penamaan calon turun ke padang melakukan kempen secara bersua muka dengan pengundi-pengundi di kawasan yang mereka bertanding bagi memperkenalkan diri. Namun kini situasi tersebut bertambah rancak dan yang mana saya boleh bawakan di Kedah ini, pasar pagi ataupun pasar night menjadi pilihan calon-calon yang bertanding untuk berkempen bagi parti-parti yang diwakili oleh masing-masing. Dan juga tidak terkecuali juga Ismail, bagi calon tunggal juga Parti Rakyat Malaysia, walaupun dalam kumpulan yang kecil, beliau tetap mengadakan kempen di kawasan parlimennya. Jadi Mak, tidak kira parti mana pun, setiap
calon yang bertanding mempunyai hak untuk mereka berkempen dalam tempoh begini. Jadi Ismail, menariknya juga di Kedah, kreativiti masyarakat di Kedah khususnya di Parlimen Sek yang kami kru RTM dapat lihat, di mana di kawasan Kampung Batu Besar tak silap saya dan juga di Kampung Caruk Kudung Sek, penduduk di situ membina sebuah replika kapal terbang dan juga kapal layar. Memang kita terasa seperti berada pada pilihan raya yang dahulu, namun dalam kemeriahan tersebut juga masih ada calon-calon yang bertanding ini menggunakan media sosial untuk berkempen, ya Ismail. Okey, itu kita amat suka sekali dengan kemeriahan. Jadi Ismail, sehingga kreativiti seperti yang saya maklumkan juga, ya, ada insiden-insiden yang tidak diingini berlaku, Hidayah? Setakat ini tidak ada, Ismail. Setakat yang difahamkan daripada pengarah operasi pilihan raya PDRM, Datuk Sri Hazani Kazali, setakat ini di Kedah 5 kertas siasatan telah dibuka mengikut kesalahan 324 dan 379 Kanun Kesesaan, iaitu melibatkan beberapa kesalahan mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1998, Akta Kesalahan Pilihan Raya AKPR 1954. Jadi walaupun terdapat insiden kecil, namun saya lihat secara keseluruhannya calon yang bertanding ini masih lagi mengekalkan kempen secara harmoni dan mengamalkan silaturahim di antara mereka, ya Ismail. Okey, terima kasih Hidayah untuk perkongsian yang dibawakan. 15 kawasan ataupun kerusi parlimen yang akan dipertandingkan di Kedah. Selamat mengundi untuk mereka yang akan mengundi awal esok, dan juga terima kasih Hidayah RTM Kedah untuk laporan yang dibawakan. Kalau tadi Syed dan juga panel membawakan berkenaan tentang kelelahan politik ataupun political fatigue, ini kita nak memberikan perincian yang lebih rapi dan juga lebih rapat lagi berkenaan tentang undecided voters profile. Ini sebelum pengumuman penamaan calon diumumkan sehingga 28 Oktober. Kalau boleh kita ambil sedikit daripada dapatan data ini, 42% daripada golongan lelaki, 58% wanita, 31 hingga 40 usianya adalah peratusan yang tertinggi untuk mereka yang belum lagi membuat keputusan atau ada apa-apa keputusan. Boleh kita katakan pengundi atas pagar di kawasan luar bandar 38%, di kawasan bandar 62%, dan juga untuk bidang pekerjaan di sektor swasta yang paling ramai dengan 44%. Jadi perubahan yang berlaku tarikh 14 hari ini mungkin akan membawa satu perubahan yang lebih signifikan. Apakah kita boleh mencapai 80% yang akan turn out voters nanti, insyaAllah saya? Adakah digambarkan di situ bahawa undecided ini yang belum membuat keputusan ini necessarily mestinya datang daripada undi 18 dan undi automatik? Tidak. Ia adalah semua peringkat umur. Ya, cuma ini umum ya. Tetapi ramai yang mengatakan begitu kerana orang yang pertama kali dan undi 18 ini, bahkan ada survey yang menunjukkan bahawa generasi undi 18 ini dipengaruhi oleh pandangan ibu bapa, dipengaruhi oleh pandangan kawan-kawan. Jadi mereka tidaklah terdedah macam kita sembang ini melihat dasar. Tak ada. Itu bukan soal dasar. Soal what comes easy. Apa yang popular saja, apa yang hype, dan itu bukanlah petunjuk yang bagus. Jadi ini yang saya rasa kita perlu tangani dalam keadaan ini supaya mereka membuat keputusan yang informed decision. Betul. Bukan berdasarkan whims and fancy. Dr. Zahrudin. Kalau kita tengok orang yang pertama kali mengundi, utamanya undi-undi muda lah kita kata. Saya kategorikan mereka ni pada 3. Yang pertama, mereka yang dikata sami'na wa ata'na, yang hanya mendengar dan taat, terutamanya pada ibu bapa. Apa ibu bapa kata A lah dia. Kalau dia kata B lah. Sebelum beratur pergi mengundi pun dia tanya soalan yang sama, nak pangkas siapa ni. So informasi yang dia ada hanyalah daripada ibu bapa. Yang golongan kedua cukup mudah. Ini dah rakan sebaya. Ini orang kata benda jawapan klise juga Prof. Dato' kan. Jadi duduk ramai-ramai, duduk kedai kopi, duduk main gitar, duduk tepi jalan. Dia kata, kau nak undi siapa? Aku nak undi orang ni. Tanpa ada sebarang informasi, itulah dia, ke arahnya ke situ. Yang golongan ketiga ni yang sukar dicari. Golongan yang mana mendambakan kepada informasi, yang mencari maklumat-maklumat tertentu, yang memikirkan masa hadapannya hala tuju negara ke mana arah perginya. Tetapi golongan ketiga ni terlampau sedikit. Dan apa yang menjadi masalah, bagaimana untuk mereka mendapat sumber yang betul. Kadang-kadang ni dalam keadaan semasa ini, kita orang kata mempunyai informasi yang terlampau banyak. Bila informasi yang terlampau banyak, bagaimana kita mencernakan informasi yang kita ada dan bagaimana kita mencaknakan diri kita dengan informasi yang sebenar-benarnya. Pastikan sahih. Itu isunya sekarang ni kan. Jadi
informasi-informasi yang ada, di manakah sumber yang boleh diterima, dia boleh dipakai. Kadang-kadang dia katakan informasi ini terlampau kerajaan. Kadang-kadang informasi dia dikatakan terlampau pembangkang. Bagaimana dia nak timbang tarakan isunya di sini. Sekarang ni, masalah yang dihadapi oleh pengundi-pengundi muda, saya rasa adalah bagaimana untuk mereka mentahkikkan informasi yang mereka ada untuk membuat keputusan. UAE je faham tu. Ya. Mentahkikkan tu. Jadi bagaimana dia untuk mensabitkan lagi masalah. Jadi kita nak menceritakan bagaimana untuk mereka dapat informasi yang telah dikumpulkan. Bagaimana dia nak ada saluran yang mana boleh mereka faham dan pastikan maklumat dia itu betul dan dia tahu ke arah mana dia nak pergi. Saya setuju dengan Prof Datuk tadi. Prof Datuk kata, orang yang mengundi ni kadang-kadang dia tak tahu. Dia hanya mengundi, dia rasa hari ini undi selesai masalahnya. Saya tak setuju. Saya rasa Tuan Syed Menawar pun tak setuju. Kerana pengundian pada 19 hari bulan ini bukan untuk sehari, bukan untuk 2 hari, bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun 2. Kerana dia merupakan ala 7 negara. Apa yang dibentuk oleh kerajaan selepas 19 hari bulan ini, apa yang akan dibawa polisi-polisi yang baru terhadap generasi muda dan membentuk pergerakan negara. Ini yang tidak dipahami. Setengah orang mengatakan, cukuplah kita pergi undi selesai. Oh tidak. Sebenarnya itu hanyalah proses permulaan bagi kita untuk memastikan apa yang kita nak dibawa ke dalam parlimen. Ini yang tidak menjadi pemahaman kepada generasi muda. Kadang-kadang dia memikirkan kerja wakil rakyat itu longkang tersumbat telefon. Kita ada masalah jalan berlubang, telefon wakil rakyat. Betul, dia pemudah cara. Tapi bukan kerja dia. Dia memudahkan supaya benda itu diselesaikan. Apa yang paling utama ialah membawa satu matlamat kehendak rakyat untuk dibawa berbincang di parlimen. Apa yang nak dihala tujukan negara ini? Itu yang kadang-kadang kita tidak menggambarkan peranan wakil rakyat tersebut. Adakah berlaku advokasi di antara pengundi dengan wakil rakyat selepas pilihan raya? Itu pun kadang-kadang saya tertanya-tanya. Adakah wakil rakyat selalu buat town hall? Panggil penduduk yang mengundi dia. Apa yang kita nak bincang? Kadang-kadang saya tengok dalam Twitter, dalam Facebook apanya, dia tanya soalan. Apakah soalan-soalan yang nak ditanya di parlimen? Saya kadang-kadang saya terfikir, sejauh itu ke peranan wakil rakyat kita sampai tidak boleh berfikir apa yang nak dibawa di parlimen? Mungkin dia nak buktikan ada engagement juga. Mungkin, saya setuju. Tetapi sepatutnya dia menjadi secara vice versa. Sebaliknya, saya ingin mencadangkan sebagai wakil rakyat kamu, ini yang saya ingin bawakan di parlimen dalam persidangan akan datang. Mungkin boleh bantu saya bagaimana untuk saya menjayakan ideas ini untuk dibentangkan di parlimen. Itu sepatutnya. Bukan jadi vice versa di situ. Jadi di sini berlaku, adakah, saya setuju, engagement, adakah ini engagement yang kita hendaki? Persoalannya patah balik. Apabila tidak berlaku advokasi. Bukan sekadar kepada pengundi, tapi advokasi kepada bakal-bakal pemimpin. Kadang-kadang pemimpin itu dah 30-40 tahun pun. Tapi buat kerja yang sama juga. Apa kelebihannya? Saya setuju Prof Datuk kata. Ada calon ni doktor yang dah melalui 11 PRU. Betul. 11 PRU. Sekarang kita tanya kita masuk 15. Apa yang dia bawa? Kalau dia boleh membawa sesuatu, tak kiralah siapa pun, tak kiralah istilah dia dinosaur atau siapa saja. Tetapi kalau dia menyumbang, silakan. Tapi kalau dia tidak menyumbang, jangan kita matikan ekosistem demokrasi kita. Bila bercakap tentang ini, saya nak minta Datuk ulas sedikit kerana kita tajuk adalah tentang tanggungjawab rakyat dalam demokrasi dan kita bercakap soal pengundian. Saya suka bila Dr. Zahrin kata dia tak terhenti setakat buang undi, tetapi rakyat kita bila saya berdepan dia kata apa yang kamu boleh buat Cik Syed, kita rakyat je. So dia jadi tak sangat feudalistik sampai dia rasa macam selepas mengundi habislah. So dia terlalu awang-awangan, terlalu besar wakil rakyatnya sampai tak boleh engagement ini berlaku. Dia lupa bahawa kita yang membayar gaji wakil rakyat. Dan itu selalu saya sebut dan ulang-ulang. Tapi belum masuk, belum sampai ke hati. Dia rasa, is it because kerana feudalism mentality? Saya ingat tradisi demokrasi di Malaysia sekarang macam ini, kami pilih, lepas itu dia jadi tuan lah. Kita jadi hamba politik. So, maka sebab isu engagement, isu perbincangan di parlimen dan sebagainya, harus ada perubahan supaya banyak lagi perbincangan tentang dasar dan juga memberi laluan kepada wakil rakyat supaya private members bill boleh dibincang.
bincang. So sekarang parlimen menjadi satu saluran untuk kerajaan. The agenda of government is key. So ramai yang berkata parlimen is controlled by the executive sebab ada menteri walaupun ada speaker, tapi agendanya decided oleh. So dia nak satu pentadbiran yang independen. So kita ada legislature, executive dan judiciary dan sebagainya. So kalau kita melihat peranan seorang wakil rakyat di parlimen berbeza dengan DUN dan berbeza dengan ahli majlis kerajaan tempatan, nanti kita dapat 3 peringkat. Betul. So yang ahli majlis ini membuat kerja-kerja yang dekat kepada rakyat, longgang dan sebagainya. Tetapi kita tidak ada demokrasi for the third tier. Tidak ada pilihan. So tidak ada demokrasi akar umbi ini sudah ditamat. So that is the problem. So adun kita ada. So wakil rakyat, ramai wakil rakyat buat kerja ahli majlis dan dia tak buat kerja sebagai saya nak minta pemimpin atasan. Saya nak minta Datuk ulas lebih lanjut ni kerana antara ukurannya adalah YB bagi berapa bila datang kenduri kahwin. Ini kita akan ulas. Ini adalah kesilapan, herotan dalam tugas YB yang kita harus asuh rakyat untuk berfikir semula. Jadi kita berehat dan kembali bincang tentang isu-isu hangat ke? Hangat kot ya? Hangat ini. Ya, saya tahu dan saya sudah berumur 18 tahun dan ini adalah kali pertama saya mengundi. Bolehkah umur 18 tahun mengundi? Boleh. Kita memang layak, Pak. Ini tanggungjawab kita. Saya pun mahu mengundi. Saya tidak mahu lepaskan peluang ini. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan pada 19 November 2022. Tarikh penamaan calon pada 5 November 2022. Tarikh mengundi awal pada 15 November 2022. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda penentu masa depan negara. Untuk muat naik sebarang video dan juga berkongsi pengalaman anda sewaktu hari pengundian dengan menggunakan caption dan hashtag MyPRU15. Video anda akan disiarkan semasa siaran langsung Hari Pengundian Pilihan Raya Umum ke-15. Undi anda penentu masa depan negara.
Okey, kita berusaha kembali dalam naratif khas Pilihan Raya Umum ke-15. Kalau ada direka ini, kalau tiada tidak mengapa, tapi info sebenarnya saya nak sampaikan adalah ini dapatan keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 yang mana 2018 127 kerusi adalah luar bandar, 51 kerusi semi atau separuh bandar, 44 kerusi adalah bandar, dan Barisan Nasional memenangi kebanyakan di kawasan kerusi luar bandar PKR, di kerusi separuh bandar dan juga di bandar, PAS juga di kerusi separuh bandar dan juga di luar bandar. Soalan ini mungkin boleh diajukan kepada Prof Datuk berkenaan tentang isu-isu setempat ini adalah penting kerana mungkin di bandar dan juga luar bandar isunya adalah berbeza, dan kalau tadi Syed Munawar dikatakan berkenaan tentang kenduri kahwin pun boleh menjadi satu percaturan dan juga boleh menjadi satu penilaian kepada calon itu sama ada memahami dan juga bersama dengan rakyat. Apakah isu-isu yang dibangkitkan pada PRU ke-15 pada kali ini digambarkan sebagai tepat untuk memenangi hati pengundi, Datuk? Saya nak bagi gambaran tu, Datuk. Izinkan saya, walaupun soalan tu dituju pada Datuk. Beban pergi kenduri kahwin ni, biarlah penonton dengar. Pengundi mengira YB mana lebih pemurah. Dan ini menjadi hambatan dalam sistem kita kerana akhirnya... Tapi di Sepang ada calon parlimen yang tolong potong sayur. Nah, itulah realiti dia. Jadi kita nak mengasuh penonton juga ni, kerana kita sebut soal tanggungjawab rakyat. Tapi bila rakyat sudah diasuh dengan elemen begini, dia akan anggap YB mana yang pemurah. Dan ini ada masalah, Datuk. Ya. Saya ingat harapan rakyat di akar umbi adalah bahawa YB ini ada banyak wang. Atau kalau ada, tak kaya tak boleh jadi YB. Ya, sebab mereka harap kalau dia ada nak beli barang ke, bencana ke, kesakitan ke, mereka dekat dengan YB. So mereka berani nak minta YB. Walaupun ada jabatan kebajikan, ada Baitul Mal dan sebagainya, mereka berfikir YB ini akan bantu. So mungkin bolehlah juga. Tapi kalau hari-hari ada bolehlah emergency mintaan dari golongan ramai, nanti susah untuk seorang wakil rakyat. So saya berfikir bahawa apakah tanggungjawab YB dan juga apakah harapan rakyat ini untuk masalahnya diselesai. Ada bencana alam, rumah rosak, ada isu-isu ibu tunggal dan sebagainya. So sistem pentadbiran kerajaan melalui jabatan-jabatan khas haruslah efektif di akar umbi. So mungkin apa yang kami boleh bincang bahawa di luar bandar, kawasan desa, golongan B40 ini ada banyak harapan kepada kerajaan sebab penderitaan mereka. Dari segi kewangan, tidak ada social protection, ada hutang dan sebagainya. So mereka berfikir pada waktu pilihan raya ini adalah waktu dia boleh dapat sedikit dari ramai pemimpin yang datang ke kampung. So harapan itulah harapan mereka. So ini akan menjejaskan demokrasi sebab orang yang ada banyak wang atau sumber-sumber, dia akan tarik orang di kawasan luar bandar dan ini tidak menselesaikan masalah mereka untuk masa panjang. So harus kita melihat aspek seperti ini. So rakyat kalau dia minta wakil rakyat wang-wang selalu, mana wakil rakyat mau dapat wang itu? Slogan kita, Datuk, wakil rakyat bukan mesin ATM. Ya. So kita mesti ada satu cara lain di mana peruntukan yang diberi kepada YB sama rata. Tak kisah mana parti politik. Ini belum dilaksanakan. Belum lagi. Adakah dia parti kerajaan atau parti pembangkang? Dia adalah YB yang dipilih oleh rakyat. So wang rakyat harus disalurkan kepada semua YB sama rata. Yang pertama. Yang kedua, macam pejabat. Saya ada turun ke beberapa kawasan parlimen sekarang.
pejabat YB ini biasanya pejabat parti politik mereka. Tapi YB adalah satu pilihan, and it's the office of the wakil rakyat. Ya, mungkin PBT boleh bagi dedicated. Atau kerajaan harus, atau parlimen sediakan satu bangunan untuk YB dan Adun. Macam kalau kalah dia keluar. Orang lain masuk. Ini adalah pejabat untuk YB, dia neutral, tak kisah. Saya ada turun ke satu pejabat YB dulu, tak cakap mana parti politik atau bandar. Orang parti lain minta saya keluar pejabat dan kawasan itu supaya saya boleh jumpa dia. Sebab dia orang parti lain. So dia kata kalau dia masuk ke pejabat YB, habislah political career dia. Kerana pejabat itu milik parti. Milik parti. So pandangan saya, the office of the member of parliament ini adalah pejabat khas, seperti pejabat penghulu dan sebagainya. Macam pejabat daerah lah. Jadi semua ini bukan soal parti. Dan pegawai-pegawai seorang wakil rakyat, pegawai kerani, pegawai research, dasar dan sebagainya, haruslah pegawai yang dipilih, mungkin boleh jadi pegawai parlimen yang disalurkan kepada akal umbi. Mereka bukan dia bukan parti dia sendiri. Saya bayangkan ini boleh distrukturkan di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan supaya dia diinstitusikan. Dr. Zahrudin, soal herotan di dalam kefahaman rakyat terhadap fungsi YB ini. Okey, saya nak sambung sikit. Saya setuju dengan pandangan, tapi inilah orang kata analogi dia cukup mudah. Kita selalu kata orang susah, kita bagi makan, kita bagi ikan, analoginya. Kita bagi ikan tanpa kita beli pancing. Patutnya YB itu bagi pancing. Tapi saya tak setuju. Kalau kita bagi pancing sahaja, wakil rakyat tu, YB tu bagi pancing pada orang yang memerlukan makanan tersebut, tak selesai. Kerana yang pertama, pancing sahaja tanpa ilmu tak ada faedah. Dia tak reti nak menggunakan pancing untuk menangkap ikan supaya dia boleh hidup di masa akan datang. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau dia hanya beri pengajaran tentang pancing tersebut tanpa memberi pengajaran tentang kawasan yang mana yang harus dipancing. Kalau dipancing di tepi longkang, tak ada makanan, memang tidak ada ikan di situ, ia adalah kerja yang sia-sia. Jadi maksudnya di sini, wakil rakyat ni bila dia melaksanakan kerjanya hanya di peringkat dipanggil pasar pertama, memberi ikan sahaja. Itu mungkin pasar pertama. Tapi kita harus lihat, beri ikan tak selesai, beri pancing saja tidak selesai, maka harus pergi pada pasal yang ketiga, memberi pengetahuan supaya boleh menggunakan kemudahan yang sedia ada supaya kehidupan generasi akan datang atau keluarganya itu lebih baik daripada apa yang sedia ada. Ini adalah peranan wakil rakyat. Tetapi wakil rakyat sekarang ni dia ambil mudah. Tak apalah, kita bagi dia RM50 untuk hari ini, selesai masalahnya hari ini. Besok dia datang, dia datang. Besok kalau dia datang, kita boleh tutup pintu. Tak payah jumpa. Itu pun jadi satu masalah. Sekarang ini, setuju. Peranannya adalah peranan daripada kerajaan tempatan. Mungkin pejabat zakat, Baitul Mal, sebenarnya Prof. Datuk kata, pun patut memberi peranan yang sama. Saya setuju dengan agenda tadi. Kita harus angkat satu benda mana kita letakkan satu pejabat, mungkin di jawatan kerajaan juga, supaya dia boleh menyalurkan masalah yang ada pada penduduknya kepada jabatan-jabatan yang ada di sekitarnya tanpa menyusahkan orang lain. Ataupun kita meletakkan wakil-wakil tertentu di dalam pejabat wakil rakyat tersebut. Contohnya, kita letak wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat di pejabat situ. Siapa sahaja yang datang dengan masalah berkaitan dengan kebajikan, sudah ada wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat di situ. Jadi ini adalah mempermudahkan suasana dan mempermudahkan setiap orang. Jadi peranan tempat saya setuju. Lokaliti perlu, tanpa perlu melibatkan parti, kerana apabila dilantik, setuju Prof. Datuk, dia bukan lagi mewakili parti, dia mewakili rakyat keseluruhan, tanpa kira parti, tanpa kira bangsa. Masalah sekarang apa jadi? Kalau wakil rakyat itu parti pembangkang, ramai berfikir dia orang pembangkang, bukan orang yang dipilih oleh rakyat. Di kawasan itu. Pemimpin. Saya tertanya-tanya pada peringkat ini yang betul-betul saya tak tahu, adakah mereka yang menang pilihan raya ini diberikan kursus? Saya tertanya-tanya ini. Kita akan bincang selepas kita berehat seketika. Kursus.
Adis mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Adis. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Adis, tiada denggi. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Baris disusun, bergerak mengikut strategi. Pertempuran atas satu tujuan. Yang tewas harus berundur. Andai salah percaturan, kawan menjadi lawan. Dari yang dihormati akan dipandang sepi. Politik jalan menegakkan kebenaran, bukan kebencian. Percaturan harus benar demi mengubah lanskap politik negara. Kini Malaysia harus dipacu menjadi aspirasi membantu rakyat dan bukan tumpuan soal kekuasaan. Undi bukan sekadar pilihan. Ia adalah tanggungjawab. Dan ini penentu. Saksikan secara langsung keputusan penuh PRU ke-15 di TV1, saluran berita RTM dan RTMK. Saya tertarik dengan iklan itu, nampak sangat Syed menawar mengundi awal. Tapi apapun, ini berkenaan juga tentang esok hari pengundian awal. Kita nak kongsikan kenyataan media oleh SPR yang berkongsikan dan juga memaklumkan 224,820 orang pengundi awal terdiri daripada 117,473 anggota tentera dan pasangan, 107,355 orang polis serta pasukan polis gerakan PGA pada tarikh 15 November bertempat di 578 pusat mengundi awal bagi PRU ke-15 dan PRK DUN
N66 Bugaya Sabah bermula 8 pagi sehingga 5 petang. Ini juga menjawab beberapa dakwaan yang telah pun tular di media sosial. Juga ada dakwaan yang tular di media sosial berkenaan tentang undi ataupun kertas undi yang sengaja dirosakkan. Namun begitu, untuk memastikan agar undi anda tidak rosak berkenaan dan juga disebabkan oleh kertas undi, kita nak kongsikan juga sedikit paparan berkenaan tentang apa yang dikongsikan oleh Suruhan Pilihan Raya. Kerani pengundian dan juga proses untuk melipat kedua-dua kertas undi mengikut lipatan dari atas ke bawah terlebih dahulu, dan juga proses yang seterusnya adalah kerani pengundian akan lipat kedua-dua kertas undi mengikut lipatan dari kiri ke kanan. Ini prosedur kalau ada di paparan ini kita kongsikan. Cumanya untuk peringatan juga, kalau sekiranya kertas undi itu terdapat sebarang kekotoran ataupun ada sebarang tanda disebabkan oleh dakwat dan sebagainya, dimohon untuk meminta kertas undi baru supaya tidak ada perkara-perkara yang tular ataupun yang menjadi pertikaian dalam pilihan raya umum ke-15. Untuk kita teruskan bersama malam ni, kesimpulannya bersama dengan saya dan juga panel. Silakan saya. Gantung soalan tadi Is, kursus ni. Saya tanya tu ya, ada kursus sepatutnya parlimen boleh je kan buat kursus ni supaya YB ni tahu apa hak rakyat, mempersoalkan elemen itu. Dr. Harudin. Saya suka dengan usul yang diberikan. Saya suka pada kata kunci yang perbincangan kita pada hari ini ialah advokasi. Kursus ialah advokasi juga. Kalau nak kahwin pun kena pergi kursus kahwin. Nak bawa kereta pun kena belajar bawa kereta. Tapi kalau tiba-tiba kita jadi wakil rakyat tanpa tahu apa peranan wakil rakyat juga menjadi masalah. Jadi wakil rakyat ni kita perlu ada, saya rasa mungkin selepas ni siapa-siapa yang jadi kerajaan lah, buatlah rang undang-undang baru. Prof Datuk duduk sebagai dalam jawatan kuasa pentas parti ini harus fikirkan juga. Ini mekanisme yang cukup penting untuk kita melihat ke hadapan, bukan lagi ke belakang. Betul, melihat ke belakang, melihat sejarah supaya kita dapat memperbaiki apa silap langkah kita yang terdahulu untuk kita mengorak langkah ke hadapan. Silap langkah kita terdahulu tidak ada advokasi. Sekarang kita buat advokasi. Mungkin kursus-kursus yang sebegini supaya memahamkan kepada wakil rakyat apa peranan dia, apa yang dia kena buat. Bukan sekadar bagi duit, bukan pergi kenduri kahwin bagi duit, pergi kedai makan belanja semua orang. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kita harus ke hadapan. Negara kita harus makin lagi ke belakang daripada negara-negara lain. Harus membawa perkara-perkara yang lebih beragenda antarabangsa, yang lebih berbentuk lokal, tetapi perantarbangsaan cukup penting. 1 minit nasihat Datuk kepada pengundi kita, tanggungjawab mereka 19 November. Okey. Pandangan saya boleh katakan dalam minggu ini reflect clearly siapa, adakah personality calon itu dan juga parti dia dan apa yang dia boleh berjuang dalam kalau dia dipilih. Itu yang pertama, reflect clearly. Yang kedua, bawa IC ke pusat pilihan raya. Yang ketiga, bawa payung. In case lah. So disediakan. Saya cuma takut ada yang datang naik sampan. So kita mesti takkan rugikan peluang yang diberi sebagai seorang rakyat yang boleh dikatakan our constitutional right to exercise. Dan ini akan menunjukkan saya memanglah orang Malaysia dan saya berhati untuk membina satu negara untuk semua. Dan PRU, Mother of All Elections, akan tentukan hala tuju negara. Saya suka dengan slogan is PPIM. Dia kata kalau tidak turun mengundi lebih baik jangan jadi rakyat Malaysia. Masalahnya sekarang ni ada juga calon-calon favourite yang digugurkan. Jadi apakah masa depan parti-parti yang kononnya boleh menang tu akan kita tambah 1 jam lagi ke? Boleh je. Ini persoalan tu. Penerbit saya nak mengundi tu kita undecided ni. Menggigil penerbit saya dengar. 1 jam lagi lah. Macam mana? Alright. Terima kasih Dr. Zahar. Terima kasih Datuk bersama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali esok sehingga tarikh 18 November 2020. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah.